Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Inilah ayat dia. Ya. Bahkan manusia itu melampau ekstrim. Apa yang melampau ni? Melampau kerana dia tidak menerima hakikat bahawa tiap-tiap perkara itu adalah di atas qada dan qadar Allah. Di atas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل وبارك على سيد محمد النور الأنوار وسير الأسرار بتراج الأغيار فتح الباب اليسر سيدنا محمد المختار وأينا الأطهار وأصحاب الأخيار عادل نعمل بإفضاله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور إخوة الإيمان إخوة الإسلام tadakumullah. Kita lanjut lagi pada kalam hikmah yang keempat, sebahagian telah pun kita ikuti pada minggu sudah. Masuk pada muka surat 25. Muka surat 25 perkara 2. Perkara 2 ya. Dan ini lanjutan daripada kalam hikmah. Tenangkan jiwamu dari tadbir kerana apa yang telah berdiri dengannya telah mengatur padanya oleh selainmu tentang hal keadaanmu, maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu itu untuk kepentingan dirimu. Dan arti yang telah pun kita fahami daripada kalam hikmah ini, segalanya tiap-tiap suatu telah pun ditentukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun, tidak ada suatu urusan pun, tidak ada suatu pentadbiran pun, melainkan semuanya telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebagai hamba-Nya menzahirkan sifat ubudiyah. Untuk menzahirkan sifat ubudiyah ini, maka kita kena bekerja, berusaha menjalankan pentadbiran. Seperti kata Nabi, at-tadbiru nisful ma'isyah. Kata Nabi, tadbir adalah setengah daripada kehidupan. Walaupun segalanya telah ditentu oleh Allah, ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebagai hamba menzahirkan sifat ubudiyah, sifat uluhiyah. Setelah kita menegakkan haqqur rububiyah, maknanya sifat tauhid rububiyah, maka jadilah urusan kita sebagai hamba melaksanakan segala urusan dan perintah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyebut tentang doa. Perkara yang kita nak minta kepada Allah yang sudah diketahui oleh Allah. Apa yang kita hajat nak minta tersirat di dalam jiwa kita, semuanya telah diketahui oleh Allah. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, aku mengetahui apa yang ada di dalam dada kamu, apa yang zahir, apa yang batin, apa yang tersembunyi. Jadi justru itu, kata Imam Ghazali, hatta kita angkat tangan berdoa itu pun adalah dengan takdir Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak ada ilham, kita tidak mampu mengangkat tangan. Isi doa yang kita nak minta itu pun Allah juga letak di atas mulut kita, di atas lidah kita, menyebut hajat-hajat kita. Semuanya itu. Tapi semuanya itu kita lakukan, kata Imam Ghazali, untuk menzahirkan sifat ubudiyah. Haqqul ubudiyah, hak kehambaan. Kena berdoa.
sedangkan doa telah diketahui oleh Allah. Itu secara langsungnya kita lihat tentang apa yang kita baca dalam kalam hikmah ini. Jadi kita lihat sekarang, nombor 2, untuk memperkuatkan keterangan tadi, maka berkata seorang ahli tasawuf juga mufassir dan ahli hukum bernama Sahal bin Abdullah, Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau hafaz Al-Quran dan usia 7 tahun, dan beliau meninggal dunia pada tahun 283 sebagai berikut. Ungkapan beliau yang paling masyhur, nanti saya sebut kemudian ini, kita dah pernah sebut dalam kuliah-kuliah kita. Kata Sahal At-Tusturi, lil ibadi 'ala Allahi salasatu asya. Hak Allah untuk hamba-hambanya ada 3 persoalan. Yang pertama, taklifuhum. Yang kedua, wa ajaluhum. Yang ketiga, wal qiyamu bi amrihim. Yang pertama, menentukan hukum-hukumnya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Jadi kita kena buatlah taksir, itu yang saya sebut tadi ini. Walaupun pada hakikatnya Allah yang menentukan, menjadikan, mentakdirkan segala-gala, tapi secara hak Allah atas kita sebagai hamba, kita kenalah melaksanakan segala hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amar ma'ruf nahyu munkarnya, ya, islah wassalah, semua itu kita kena lakukan. Itu adalah merupakan sebagai hukum-hukum untuk dilaksanakan oleh hambanya. Yang kedua, wa ajaluhum. Ada 3 perkara tuan-tuan yang kita maklum. Yang pertama, lihat daripada masa yang disebut sebagai kehidupan. Daripada mula diadakan oleh Allah, Allah jadikan kita pada awalan. Sepanjang hayat hidup kita itu ada awalan, sehinggalah kita mati. Itu dia panggil umur. Sepanjang hayat kita hidup, daripada mula kita lahir ke dunia sampailah kita mati, jangka masa yang awal itu dia panggil umur. Allah yang hidupkan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang sediakan masa umur kita sehingga kita kembali. Batas-batas akhir dipanggil ajal. Semua perkara ada batas akhirnya, daripada batas umur sampai kepada batas urusan kehidupan. Itu juga adalah Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang diberi oleh Allah dalam sepanjang usia umur kita yang kita hidup, daripada mula kita keluar, kita jadi hamba Allah, kita keluar sebagai manusia hinggalah kita mati, jangka masa itu dia panggil rezeki. Hidup itu rezeki, nyawa itu rezeki, nafas itu rezeki, boleh bergerak, boleh itu dan ini rezeki, makan minum seluruhnya rezeki. Jadi 3. Sebab tu bila disebut 3 perkara, ajal, hidup, maut, rezeki, tangan Allah. Itu yang disebut tadi. Kita lazim dengar macam itu selalu orang kata kan, ya. Hidup kita ni, umur kita ini rezeki. Ya. 3 perkara ini di bawah Allah langsung. Tetapi sebagai hamba Allah, kita kena laksanakan segala perintah Allah. Maka itu yang kedua dia panggil ajaluhum. Tiap urusan hidup kita ni ada pengakhirannya. Pengakhiran itu dipanggil ajal. Ajal ni ada 2. Ajal musamma, ya. Ajal muajjalah, dia ada 2. Ajal musamma ni maknanya dalam kehidupan kita ini ada masa-masa yang kita mungkin tidak, perubahan-perubahan berlakulah. Contohnya dulu kita boleh berlari sampai 10 km, sampai satu peringkat kita tak berlari lah, hatta nak berjalan tak jauh dah boleh. Allah dah ambil sebahagian. Itu kita panggil ajal musamma. Mata kita dulunya terang, sampai satu ketika dah mata kita mula kabur, kurang penglihatan, vision kita. Jadi yang diambil oleh Allah itu dia panggil ajal musamma. Makan juga, kita boleh makan macam-macam,
Sampai satu peringkat tak dimakan dah. Gula tak boleh, garam tak boleh banyak, daging tak boleh makan dah. Itu dan ini, macam-macam tak boleh. Jadi apa yang tak boleh itu sudah diambil oleh Allah. Bukan dia hilang begitu, diambil oleh Allah. Allah yang bagi, Allah yang ambil balik. Itu yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dia, ajal. Bila kata ajal kita sebut begitulah, ya. Bila mata kita tak boleh tengok, kita kena keluar mulut inna lillah, ya. Orang kata tak mati lagi, yang kata inna lillah, buat apa? Ya, sebenarnya kita menerima qada Allah, iaitu yang kedua, ajal. Semua ada ajal. Dah tak boleh makan banyak benda, ajal, bukan? Begitu juga pendengaran kita, dah kurang dengar, banyak dah rosak, ya, tak boleh dengar. Jadi apa yang diambil oleh Allah tu dipanggil sebagai ajal musamma. Ini hukum dia, kita kena faham. Dan akhirnya sekali Allah akan cabut roh kita, nyawa kita, segala-galanya terhenti. Itu kita panggil ajal muajjalah. Itu dia, boleh faham, ya? Habis. Dia dua. Jadi sekarang kita sedang menunggu ajal muajjalah. Musamma banyak dah hilang. Itu dah. Ya. Jom kita pergi jogging pagi ni 5, tak boleh dah. Aku tak boleh dah. Minta maaf pagi ni tak boleh dah. Aku bukan aku dulu. Itu dipanggil ajal musamma. Ini kena tahu tuan-tuan. Kena tahu perkara ni. Yang ketiga kata Sahal Tusturi, wal qiyamu bi amrihim. Menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hamba di dunia dan akhirat. Allah yang tentukan, bukan kita yang menentukan. Kita berikhtiar guna yang sebagai fitrah. Fitrah yang Tuhan bagi kepada kita apa? Ikhtiar, boleh pilih. Fikir, boleh fikir, ya. Kasab, boleh usaha, ya. Kita ada 3 kan. Kemudian kita ada perasaan, naluri, perasaan. Ini adalah merupakan sebagai elemen kerohanian yang Allah beri kepada manusia. Dengan elemen-elemen ini kita dapat merasai kehidupan dan meneruskan kehidupan, dan kita merasa Allah kita yang melakukan. Sampai tahap tu lah, ya. Tuhan buat benda-benda ni kat kita, elemen-elemen ini, sehingga kita merasakan seolah macam kita yang buat. Kita tak nampak kata Tuhan buat, betul tak? Macam begitu punya seni dan halusnya yang kata tadi ini, ahsanut taqwim. Ahsanut taqwim. Ini sebabnya banyak manusia yang lupa kewujudan Allah, tidak sedar kuasa Allah, tidak melihat kepada qada Allah, kerana dia tak rasa itu semua. Yang dia rasa dia buat. Ya, apa yang kita rasa, yang kita pandang, yang kita nilai, yang kita buat itu adalah merupakan sebagai elemen kerohanian yang disebut dalam istilah Al-Quran fitrah. Fitrah. Sebab itu kita kena syukuri fitrah ini setahun sekali dengan membayar zakat. Nampak? Sebelum itu kita disuruh membersihkan fitrah kita, mengimbangkan fitrah kita, menyucikan fitrah kita, dan melancarkan perjalanan fitrah kita. Kita buat top overhaul dengan puasa sepeluruhnya. Boleh kan? Tak apa, saya guna istilah tu. Ya. General officer tak boleh, general Allah punya. Top kita punya. Kita hanya boleh buat di atas takat puasa sebulan ya. Tuhan bagi kat kita. Jalankan, ya. Ibadat ini kamu akan dapat membersihkan fitrah-fitrah kamu. Boleh dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Sebab Al-Quran ini adalah sebagai penawar, ubat, rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turun Al-Quran itu sebagai syifa, ubat. Maka kita guna syifa di bulan Ramadan ini, Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran juga namanya syifa untuk bulan Ramadan ini, untuk membersihkan fitrah kita. Jadi fitrah ini mestilah dibersihkan dan diikatkan lagi dengan lebih baik, ya. Kita kena pasang suatu kekuatan yang ada dalam fitrah itu, iaitu tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah. Sekarang tauhid ubudiyah tu ada, tauhid rububiyah tu ada. Tauhid rububiyah semua orang kafir pun terima juga. Terima adanya tauhid rububiyah, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Salah macam kata Wahabi,
Wahabi kata tidak, orang kafir pun ada tauhid rububiyah. Wahabi kata, ya. Syekh Utsaimin, ulama besar lah, Saudi, ya. Dia sebut macam itu. Ya. Abdul Rahman Sudais dalam khutbah Jumaat, ada satu khutbah Jumaat, satu Jumaat ketika saya buat urusan haji tu, dalam khutbah dia kata, orang-orang kafirin pun ada tauhid rububiyah berdasar kepada ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi ila akhir ayat. Ya, la yaqulunna Allah ila akhir ayat. Akhirnya kamu bertanya kepada orang kafirin, siapa menjadikan langit dan bumi? Langit dan bumi seluruhnya, la yaqulunna Allah. Mereka sungguh-sungguh akan mengatakan Allah. Itu artinya tauhid rububiyah. Itu hanya perakuan mulut mereka, bukan keyakinan dan iman mereka. Faham, ya? Ya, jadi Saleh Utsaimin seorang ulama lagi. Saleh Utsaimin, Mesir, Amani, Saudi, dia juga menghukum begitu. Ibnu Bas, Abdullah bin Bas, ulama Saudi juga, mufti Mekah yang buta, mufti Mekah buta, dia pun kata macam itu juga, ya, bahwasanya tauhid orang kafir ini ada tauhid rububiyah, bukan ada tauhid rububiyah. Mereka akui ada Tuhan, tapi mereka tidak mengimani, tidak melakukan penyembahan dan pengabdian kepada uluhiyahnya, tidak ada uluhiyahnya, tidak ada ubudiyahnya, tidak ada. Contohnya sembahyang, puasa, zakat kita buat sekarang. Kalau akui Tuhan ada, kita kena buktikan kewujudan Allah dengan menyembah. Jadi kalau orang tanya, hang sembah siapa? Aku sembah Allah, kerana aku yakin Allah wujud. Wujud tu rububiyah, yang aku sembah Allah tu ubudiyah. Itu kena ada lah. Jadi persoalan sekarang ini, bila kita melihat, bila apa yang katakan Sahal At-Tusturi tadi, 3 perkara menjadikan hak Allah atas kita, kita kena tunaikan. 3. Kemudian kata lagi, walillahi 'alal 'ibadi salasatu asya', dan hak hamba yang wajib dilaksanakan untuk Allah ada 3 pula. Ya. Yang pertama, dia kata tadi ini ittiba'un nabiyyi, yakni mengikut nabinya. Kita kena ikut Nabi Muhammad. Nabi sembahyang, kita sembahyang. Nabi puasa, kita puasa. Bukan kita terima kata Allah ada, Allah buat semua, kita tak payah sembahyang. Itu banyak faham begitu. Dia sampai peringkat Allah berbuat segala-gala, semuanya takdir Allah. Ini Jabariyah. Ini bukan ahli sunnah. Jabariyah, jabrun, tergagah, paksa. Tuhan buat kita, Tuhan atau Tuhan tentukan segala-galanya Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Jadi banyak firqah-firqah itu sekarang yang tak sembahyang. Nabi sembahyang. Ini di Jawa Tengah dulu, seorang ulama saya pernah sebut, Syekh Abdul Hamid Abulong, ada makam dia sekarang. Dia ni 3 orang, dia 3 orang diangkat oleh Raja Sulawesi. Raja Sulawesi Selbis hantar pergi menuntut di Mekah, 3 orang. Dia seorang Syekh Suhaimi, seorang dia dengan Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tulis kitab Sabil Al-Muhtadin. 3 ulama ni dihantar pergi. Ya. 3 ulama ni dihantar pergi, tapi yang sampai kepada makam wahdah, makam wahdah, kesatuan, ya, maknanya menerima ketauhidan Allah secara langsung, dia. Dan dia balik pun bukan dengan balik melalui kenderaan, tidak. Daripada Mekah tiba-tiba dia ada di Sulawesi, balik secara gaib, Allah Ta'ala hantar dia terus balik, ya. Dia bertemu dengan Syekh, dengan Nabi Allah Khidir AS di Gua Hira. Dia bertemu dengan Nabi Allah Khidir di Gua Hira. Dia mohon kepada Nabi Khidir, dia ingin cari ilmu ketuhanan sejati. Inilah maknanya ilmu di mana kita dapat menerapkan secara langsung tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, dan kita capai pada makam wahdah, maknanya
kita tidak ada apa-apa, tidak wujud, ya maknanya dapat kembali kepada la maujuda illallah, tidak ada yang wujud melainkan Allah, itu saja. Maka Nabi Khidir pun suruh buka mulut, dia pun buka mulut, Nabi Khidir ludah dalam mulut dia. Bila ludah tu dia dah jadi satu suasana yang lain, seolah-olah sudah masuk satu ilmu dalam diri dia, maka dia nampak dah. Jadi dia balik juga dihantar oleh Allah terus, bukan dengan kapal terbang, ya. Tapi bila dia balik tu, dia beritahu betul lah ajaran dia, ajaran yang mengatakan tadi ini, tidak ada yang wujud melainkan Allah, tidak ada yang mencipta jadi melainkan Allah, tidak ada yang bergerak, yang bergerak sebagainya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada apa-apa. Jadi ajaran itulah yang dikata yang sebenar, yang kita duk mengaji sekarang ni, ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu qiraah, ya, ilmu hukum, apa semuanya itu adalah kulit. Kita mengaji ilmu kulit, dia mengaji ilmu isi. Ilmu isi itu makna kata menerima hanya satu, Allah saja. Dia tidak ada yang wujud melainkan Allah. Ilmu inilah juga yang dibawa dulu oleh Mansur Al-Halaj. Kalau di sebelah Timur Tengah, Hamzah Fansuri. Kalau di sebelah Tanah Besar, nampak ya, sampailah kepada Syekh Siti Jenar. Itu di antara ulama-ulama yang menganut paham apa? Paham wahdah tadi ini, ya. Wahdatul wujud namanya, wahdatul wujud, ya. Akhirnya dia disuruh tangkap. Raja yang hantar dia pergi ngaji di Mekah tu keluar perintah, tanya kepada dua orang sahabatnya, dua orang ulama lagi, tanya kepada Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Suhaimi. Kedua-dua ulama dia kata Abdul Hamid Bulung tu salah, dia patut dihukum hukum bunuh sebab sudah murtad. Mengatakan dia dengan Allah sekali, satu, tidak ada dua, satu dengan Allah. Jadi salah. Jadi seolah-olah macam dia tak semayang lah dah, ya. Jadi bila dia hantar polis nak pergi tangkap dia, pergi cari dia, atas perintah Sultan Syekh Abdul Hamid. Dia Syekh Abdul Hamid tidak ada sini, yang ada sini Allah, yang ada di sini Allah. Dia balik pihak Sultan, Abdul Hamid tak ada, yang ada Allah. Kalau ada begitu, pergi tangkap Allah. Sultan pula kata, pergi tangkap Allah pula. Dia pun pergilah. Kami datang atas perintah Tuhan nak bawa Allah. Allah tidak ada, yang ada Abdul Hamid, dia kata. Nampak? Yang ada Abdul Hamid dia. Penghabis, dia tangkap dia juga secara paksa, bubur dalam satu sangkak, lepas dalam laut. Lepas dalam laut. Matilah, nak kejam dia lah. Dah. Sebab dia faham, kata dia faham begitu seolah tak semayang. Biar memang faham macam tu, yang duk ada sekarang ni tak semayang. Sebab dia kata Tuhan buat semua. Tang makan dia makan pula, dia kata Allah makan. Tang tu dia berkira pula, dia faham pula. Tang semayang dia berkata tak ada semayang. Tang makan dia makan pula, dia tanya siapa yang makan. Kalau Allah yang bagi makan sendiri, Allah yang makan, tidak ada kita yang makan, tidak ada wujud, hang makan buat apa? Ya. Jadi maknanya dia berat tangkap dia. Ketika waktu zuhur, sangkak tu timbul di atas hayat. Dia semayang zuhur. Dia azan, dia qamat, dia semayang zuhur dengan sunat-sunat. Habis dia semayang, sangkak tu turun balik. Duduk nak ayam. Ya. 3 hari tak makan, tak minum, dan dia tak mati. Waktu asar timbul pula. Dia semayang lagi. Baru Sultan tahu. Akhirnya bawa dia keluar balik lah. Ya. Maknanya apa ajarannya adalah benar, kerana dia bersembahyang, dia tak tinggal syariat. Ada dua-dua. Nampak tak? Pada akidah, pada atakan, ya, wahdatul wujud. Pada syariat, dia jalankan perintah. Sebab Nabi dia kata kita kena ikut Nabi. Rasulullah lebih lagi. Ya. Maka Rasulullah sembahyang, kenapa kita tak sembahyang? Kalau ikut Nabi. Ya. Jadi maknanya kalau kita tak sembahyang, batal. Muhammad Rasulullah tu tak pakai. Bila tidak ada Muhammad Rasulullah, syahadah kita tidak sah. Tengok mana, ya. Itu dia punya hujah-hujah dia lah. Itu di antara ajaran dia.
yang kita sebut sikit lah. Jadi balik kepada yang pertama. Yang kedua, wa tawakkulu alaihi, yang kedua bertawakal, menyerah diri kepada Allah. Kita kena ada tawakal, paling penting dalam semua urusan. Tawakal kepada Allah adalah cukup penting, maha penting. Orang yang iman hatinya, jiwanya tadi ini dikuasai oleh keimanan yang sejati, dia akan tawakal kepada Allah yang semua urusan. Penting ya. Dan yang ketiga, wasabru ala dzalika ilal maut, sabar atas ketentuan-ketentuan Allah hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sabar ni untuk apa? Sabar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Sebab ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir, Nabi kata. Dunia ni adalah penjara orang yang beriman, ya, surga bagi orang kafir. Kenapa penjara? Sebab kita diikat dengan undang-undang, dengan hukum, pagar syariat, pagar hukum mengikat kita. Itu dia panggil hudud. Hudud ni, had tu maknanya pagar lah. Perkataan hudud tu adalah pagar, ya. Sesuatu yang menutup kita, kita panggil hudud, had, ya. Makanya kita terikat dengan segala perintah-perintah Allah, dia terhad. Kita boleh makan, tapi tak semua benda kita boleh makan. Kita boleh tidur dalam sebab makan, tapi bukan kita hanya boleh ambil masa terus. Dengan kita ambil macam penjara, orang dalam penjara pun makan juga, tidur semua, ada main bola apalagi dalam penjara kan, macam-macam perkara. Macam dunia juga dalam penjara lah. Ya, ada satu penjara di Australia, ya, lebih hebat lagi daripada orang kaya, ya, dengan tilam dia, dengan aircon dia, dengan TV dalam jail, ya, di Australia, ya. Sampai tahap tu nak bagi keselesaan, jadi banyak orang suka nak masuk jail yang tak ada kerja lah. Golongan geladangan ni, mereka kalau boleh nak masuk jail Australia, sebab semua free, makan, tidur semua macam orang kaya, ya, ya. Dia bagikan begitu banyak, baik sekali kepada mereka, layanan cukup baik, ya. Ini dia kata dia ini bagi orang Islam ni, orang mukmin, syurga ni, apa, dunia ni adalah penjara, seolah penjara, ya. Bukan penjara dia kena masuk dia tak boleh buat apa, tak. Dia ada had, tak boleh keluar daripada berkebenaran, tak boleh keluar berkebenaran, tak boleh masuk dalam kesalahan, dan tidak boleh menyalahi, ya, hak dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai sabar atas ketentuan Allah. Baik. Adapun pengertian hak Allah untuk hambanya ialah tidak ada jalan bagi hamba-hambanya untuk campur tangan pada segala sesuatu di mana hal keadaan ini Tuhan menentukan dengan kehendaknya dan kuasaannya. Apapun telah ditentu oleh Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bukan kehendak kamu, tetapi kehendak Allah yang mentadbir seluruh alam. Kamu juga termasuk di antara alam yang Allah takbir. Jadi apa kehendak Allah berlaku. Jadi dalam usaha kita menjalankan segala keurusan kehidupan ini dipanggil takbir. Kita jangan sunyi daripada berpegang kepada suatu keyakinan bahawa segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah. Dan kita kena pasang sikit lagi, apa yang diputus tentu oleh Allah baik, kena kata begitu. Sebab ada baik buruk kan, ada baik buruk. Nanti kalau kita tak pegang, tak pasang tu tak boleh. Di belakang tu kena ada sikit. Sebab kita pernah sebut dulu dalam kita melihat tentang kemuliaan surah Al-Kafirun, Al-Kafirun kan, yang kita sebut tadi. Maknanya dalam kita nak dapat pahala, separuh pahala. Orang baca kuliah dia dapat separuh, setengah pahala. Dengan syarat akidah atakad dia berpegang satu, apa yang Tuhan buat semuanya adalah betul. Betul tak? Sama ada kita nampak salah, nampak tak elok, betul. Tuhan buat semua betul. Kena kata the best. Apa Tuhan buat semua betul. Sebab tu dia ada zikir, tambah lagi zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Kena ada sikit. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Itu dia. Wa ilahil masir, kepadanya semua kembali. Baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru betul. Jadi kita kena ingat, apa Tuhan buat semua betul. Walaupun kita nampak tak betul. Banyak benda-benda yang Tuhan buat kita nilai tak elok. Babi itu tak elok, babi.
Ya, itu ada orientalis barat kata Tuhan tak betul. Dia buat babi buat apa? Dia buat gunung berapi buat apa? Buat banjir ni buat apa? Buat tsunami buat apa? Ya. Jadi kita semua ni tak betul. Ya. Gerhana bulan, gerhana matahari, Tuhan tak betul ya. Dia buat semua. Ada orientalis tulis buku. Ya. Na'udzubillah, yang tulis itu pengarang dia orang Yahudi lah. Nampak tak? Ha? Nak merosakkan akidah kita. Dia tulis buku tu nak rosakkan akidah kita, bukan dia tak faham. Ya. Satu di antara da'iyah mereka, kalau kita baca buku tu terpengaruh, termakan dengan apa yang dia kata tadi ini, habis kita murtad. Ha, itu dia. Sedangkan kita tiap-tiap malam disuruh ingat, tiap-tiap malam sebelum tidur kena kata. Nampak tak? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'a wa huwa hasir. Kena kata lagu tu tiap-tiap malam kata sebelum tidur. Satu perakuan baru kubur kita tadi ni jadi lapang. Nampak tak? Bukan baca tu lepas pada kubur. Kena faham yang ni baru lepas yang azab kubur. Nampak tak? Kalau tidak rosak iman kita. Ayat ini menguraikan kepada kita, menjelaskan tentang akidah yang sahih terhadap perbuatan Allah. Itu kena faham ya. Allah jadikan langit 7 tingkat. 7 tingkat yang kamu nampak ni tak kesudahan, kamu tidak ada jalan untuk mengkaji betapa luas, betapa tinggi, berapa jauhnya tingkat 7 langit ni. Menunjukkan kebesaran Allah. Ayat ni mula-mula tu nak kebesaran Allah. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa tu makna menunjukkan kebesaran Allah. Allahu Akbar yang kita sebut. Nampak? Ma tara, kamu tidak akan nampak sama sekali. Ma tu menafikan Samsung. Bukan ada sebis-sobis, nafi semua tu dia pakai ma. Ya. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut, maka tidak ada sebarang kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Rahman. Tuhan yang Rahman. Rahman ni dia buat segala-gala. Hebat. Farji'il basara karatain. Hendaklah kamu paling tengok lagi sekali. Kalau kamu tak nampak juga, kamu duduk nampak cacat lagi, kena tengok lagi sekali. Tengok lagi sekali akan tak nampak cacat. Nampak semua je betul. Nampak dah? Sampai kita boleh terima kata Tuhan buat semuanya betul. Ya, kita nak pergi mengaji jatuh parit, betul? Tuhan buat aku ni betul. Nak pergi mengaji, orang pergi tengok wayang tak jatuh parit, kita pergi mengaji jatuh parit. Nampak tak? Kita tak boleh kata apa pula, orang pergi tengok wayang tak ada apa, aku pergi mengaji jatuh parit. Kita kena kata apa Tuhan buat aku ni betul. Kenapa? Ada tang mana silap aku, ataupun Allah nak qada balik segala dosa aku pernah sepak kuci jatuh parit kot, mana tahu. Sepak kuci jatuh parit. Boleh jadi hari ni Tuhan nak bersihkan jiwa aku, nak bersihkan jiwa aku tadi ni, maka Allah jadikan aku sebagai kafarah. Kafarah ni musibah. Musibah tu kafarah. Nampak tak? Itu kena faham tu. Jadi makanya bila kita jadi macam itu, kita ambil kira ini adalah betul. Apa yang Tuhan buat ni sahih. Nampak tak? Ya. Sampai ke tahap bukan inna lillah saja, kita sebut di mulut kita alhamdulillahi ala kulli hal. Yang ni Tuhan suka ni. Ya. Kena sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Tuhan cukup suka. Pahala dia besar ni. Ni turun pahala ni, kita tak nampak. Ya, biasa saya baca ni pun ya. Dah turun hebat dah tadi ni kan. Meneru para malaikat turun. Ya. Kerana begitu bersih sekali. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bukan aku yang buat, semuanya Allah. Nampak tak? Ya, semua ahwal di tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula hal. Dia sebut dah kan? La haula wala quwwata illa billah. Semuanya hal betul. Tak salah. Sampai kena iman kita kena sampai ke situ. Nampak tak? Ya. Baru tenang. Ya. Ada rasa gentar kita, jiwa kita kepada kebesaran Allah tu. Jadi pengertian hamba Allah itu ialah bahawa hambanya diperintah oleh Allah menjalankan hal-hal ke atas. Kerana itu barang siapa yang tidak patuh kepada ajaran-ajaran agamanya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh nabi-nabi dan ulama-ulamanya,
maka disebut sebagai mubtadi, yakni orang yang mengadakan sesuatu di luar ajaran Islam. Mubtadi, bid'ah lah mubtadi ni, ya. Ya, maka dia kata tadi, barang siapa yang tidak bertawakal kepadanya, berarti ia bermaksud mengatur hal keadaannya dengan tidak memerlukan bantuan Allah. Kalau dia ada tawakal, maknanya kita tak perlu Allah lah. Ya, kita tak perlu kepada Allah, dia tak payah tawakal. Pasal orang ni tak berdiri kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah, sebab dia rasa dia boleh buat semua. Ya, tak gitu. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Inilah ayat dia. Ya. Bahkan manusia itu melampau ekstrim. Apa yang melampau ni? Melampau kerana dia tidak menerima hakikat bahawa tiap-tiap perkara itu adalah di atas qada dan qadar Allah, di atas ketentuan Allah, di atas perbuatan dan penciptaan Allah sebagai al-fatirus samawati wal ard. Itu dia. Dia tak terima yang tu. Maka Allah kata tadi ini melampau. Yang kata ekstrim ni dia lah. Ekstrim ni inilah dia. Akidah kita bercanggah, akidah kita tidak mengikut akidah Nabi, maka itu adalah bid'ah yang kita sesat dan neraka. Bid'ah ni lah. Bukan baca usalli masuk neraka. Bukan baca Yasin malam Jumaat dah. Bid'ah yang kata Nabi ni, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap sesat itu adalah tiap-tiap yang bid'ah itu sesat, tiap-tiap sesat itu masuk ke dalam neraka. Sesat ni lah ekstrim, kerana dia tidak menerima hakikat bahawa tiap-tiap sesuatu itu adalah kullu min indillah, semua jadi tangan Allah. Dia tak terima yang tu, sebab dia kata dia. Itu dia. Ya, yang kata dia tadi ini perkara yang kita lakukan secara syariat lahiriah. Mesti betul. Syarat dia syariat itu mesti betul. Ialah dia kita terima walaupun kita ada syariat, kita nak lakukan syariat. Sembahyang contohnya kena betul, puasa kena betul, ya. Lebih-lebih lagi akidah kita mesti betul. Nombor satu sekali, akidah yang paling penting betul. Kalau akidah tak betul, yang lain semua hanyut. Itu kita amalkan tadi. Jadi zikir yang disebut tadi, la ilaha illallah, kalau boleh kita baca panjang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Tambah lagi, biyadihil khair, biyadihil khair, wa ilaihil masir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dah. Nampak? Itu dia punya zikir lengkap. Baca lagu ni. Hari Jumaat bila kita sebelum kita nak sembahyang apa? Sunat qabliyah Jumaat. Sunat qabliyah, baca yang ni 3 kali. Nampak ya? Sembahyang subuh pula, sebelum sunat subuh. Sebelum sunat subuh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 3 kali. Buat. Dia kata bersih. Tuhan ampun dosa kita. Bertabak-tabak dosa kita. Kalau kita boleh nampak, ya, kita akan teriak begitu punya gembira sangat-sangat. Sebelum sunat subuh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Sebelum sunat Jumaat, nampak dua-dua waktu tu penting. Sebelum sunat Jumaat yang ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang yang tak terima ada sunat Jumaat tu tak buat. Ya, yang tak mau terima kata ada sunat qabliyah, ada ya, tak mau terima. Nabi tak buat. Nabi mana sembahyang sunat di masjid, Nabi sembahyang semua di rumah. Ya. Nabi sembahyang semua di rumah, sembahyang sunat. Nabi tak sembahyang di masjid. Yang di masjid fardu. Ya, itu dia. Kalau sunat Nabi buat di masjid, sunat duha. Sunat duha Nabi buat di masjid. Tapi kita boleh buat di rumah lah. Jangan betul-betul nak tak boleh buat di masjid, tak buat. Aku tak boleh pergi masjid, tak buat. Tak betul ya? Ini ada jadi juga. Nabi kata barang siapa mengambil wuduk di rumah kemudian pergi ke masjid Quba, sembahyang sunat 2 rakaat, mendapat 1 umrah. Dia ambil wuduk di rumah. Masjid tu ada tempat wuduk. Tiba-tiba wuduk dia batal. Masa naik bas nak pergi ni, jemaah haji lah. Jemaah haji wuduk dia batal. Sampai di masjid, dia ambil wuduk, duduk melengong di luar.
Saya kata, pasal tak masuk ni? Dia kata, saya wuduk batas Ustaz. Habis wuduk batas ambil tu, baik banyak dah wuduk. Dia kata, tadi Ustaz kata atibah Ustaz baca hadis, barang siapa ambil wuduk di rumah. Nampak ya? Ambil wuduk di rumah, bagi semayang di Masjid Quba, dapat satu umrah. Jadi saya tak ada wuduk rumah dah batas. Nak batas balik tak boleh. Tu dia. Dulu masjid-masjid mana ada bilik air macam kita ni, ya. Betul lah, tak ada bilik air. Sebab tu Nabi kata, Masjidil Haram dulu mana ada bilik air, tak ada wuduk, tak ada. Ya. Tempat wuduk, tempat air di Masjidil Haram dulu saya ingat pada tahun 86 sampai 80 sampai 91, tak silap saya. Ya, bilik air dia, wuduk dia lebih kurang jauh dekat 200 meter. Dekat 200 meter. Nak berjalan pergi tempat wuduk. Oh, punya siksa nak berjalan pergi nak pergi wuduk. Tunggu juga nak buat berjalan tak tempat. Ya. Masjid Madinah ada lah, Masjid Madinah, tapi taklah macam sekarang ni moden tu. Ada bilik air juga, tapi jauh-jauh. Tak banyak macam sekarang. Di Madinah. Sopa juga. Satu bangunan, satu kompleks. Dia buat satu kompleks untuk orang ambil wuduk saja. Masjid Nabi tu. Di belakang Masjid Nabi. Sekarang ni jadi hotel. Hotel apa nama? Apa nama dia? Andalusia kan nama dia. Nama hotel tu. Ya. Ada satu hotel Andalusia di belakang. Itulah. Allahu a'lam. Itu kita ni cara betul lah mengaji ya. Baik. Pandai kita lihat tadi ini yang kata bid'ah tadi, bid'ah dalalah, yang inilah dia. Kerana tidak ada bid'ah, akidah yang macam ini tidak dibawa oleh Nabi. Kesimpulan, barang siapa yang melaksanakan hak-hak kewajibannya seperti tersebut tadi, maka orang-orang itu sejahteralah mata hatinya dan bersinarlah jiwanya, akal dan kalbunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dan keterangan daripada kalam hikmah di atas dan terrumus oleh beliau Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari. Wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Mudah-mudahan dimanfaatkan bagi kita akan ilmunya. Kita masuk kepada tanda-tanda tertutup mata hati. Ini lagi berat. Mata hati tertutup. Mata kasar buka, mata hati tutup. Ya. Kita ambil nombor 2. Mengenai masalah ini Maulana Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari telah merumuskan dalam kalam hikmah beliau yang kelima sebagai berikut: ijtihaduka fima dhamina laka, baca perhabis laka, jangan baca lak ya. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Dia mau baca lagu tu. Kegiatan anda pada menghasilkan sesuatu yang telah terjamin untuk anda. Di samping itu anda meninggalkan sesuatu di mana anda telah dituntut, diperintahkan pada mengerjakannya, adalah menunjukkan atas telah butanya tertutup mata hati anda. Itu dia. Maknanya segala-gala perkara sudah dijamin. Semuanya sudah pun dijamin, antaranya rezeki kita. Sudah jamin. Itu ada pepatah mengatakan, ya, rezeki sejupak takkan jadi segantang. Nampak tak? Rezeki sejupak tidak segantang. Ya. Tidak akan lalang jadi padi. Kan? Pepatah ni semua betul, bukan tak betul. Pepatah ni adalah merujuk kepada hakikat, bukan syariat. Faham? Hakikat, rububiyah, dia masuk dalam bahagian rububiyah ni. Segala-galanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menerangkan keterangan yang dimaksud dalam kalam hikmah ini, maka lebih dulu hendaknya kita ketahui beberapa perkataan yang tertera dalamnya. Nak ambil dulu dia punya ta'rif dulu. Pertama, perkataan ijtihad. Ijtihad kita jumpa di awal kalam dia. Maksudnya di sini adalah bersungguh-sungguh atau giat tanpa kenal letih dan lelah, di mana seluruh kekuatan kita diarahkan untuk memperolehi sesuatu yang tertuju. Jadi tidak dimaksudkan dengan ijtihad di sini seperti yang umum dipakai dalam ilmu hukum Islam, al-fiqhul islami. Dalam fiqh Islam ni, dalam istilah ilmu fiqh, ijtihad ni maknanya menggali hukum, istinbat daripada hukum-hukum daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, Imam Syafi'i, sumber rujukan, sumber
istinbat, sumber menggali hukum mengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya, dia ada 18 sumber. 18 sumber. Nak keluar satu hukum, dia akan rujuk kepada 18 sumber. Nampak? Quran, hadis, ijma', qiyas, baru 4. Baru 4 tu. Quran sendiri pun tak habis nak gali. Hadis lagi tak habis. Ijma', qiyas 4, tambah lagi 14 lagi. 14 sumber. Ini Imam Syafi'i. Ya. Nak hukum benda ni boleh ke tak boleh, ada ke tidak, Nabi buat ke tidak, ya, bergantung kepada 18 sumber ni. Nah, kalau kita lihat pada usul fiqh, kita kaji pada ilmu usul fiqh, kita akan jumpa lah, ya, sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i yang paling banyak. Sebab tu ada dia karang lagi 2 sumber ilmu lagi yang kita guna untuk fiqh, ya. Pertama ilmu usul fiqh, kedua qawaidul fiqh. 2 usul fiqh, qawaidul fiqh. 2 usul fiqh, qawaidul fiqhiyah. 2 ilmu ni dikarang oleh Imam Syafi'i sendiri bagi membantu mengukuhkan kepada istinbat, menggali hukum-hukum, bagi menentukan hukum dan meletak dasar hukum. Itu dia Imam Syafi'i punya alim, ya. Itu dia. Tak masuk bahasa Arab lagi. 4 masuk bahasa Arab pula ada 16 cabang ilmu lagi. Dalam bahasa Arab saja ada 16 cabang ilmu. Bukan lurah saja. 16 cabang ilmu. Itu nak cari ulama hari ni yang punya ilmu macam tu, di mana nak cari dah? Tak ada. Ya. Payah nak jumpa. Kalau ada pun sekadar dasar saja, prinsip sikit-sikit je lah, ya. Tak banyak. Tak boleh pergi. Ilmu arud antara contohnya. Dulu Abdullah Fahim, Tuan Guru Haji Abdullah Fahim saja ada ilmu arud dalam bahasa Arab ni. Ilmu dalam bahasa Arab, ulum Arabiah, satu namanya ilmu arud. Ya. Ilmu arud ni untuk memahami keindahan bahasa. Letaknya bahasa, keindahan bahasa, susun bahasa. Itu dah ilmu arud dia panggil. Dia seorang yang ada ilmu tu. Ya. Ini di antara kelebihan yang ada tadilah ijtihad dia. Baik. Jadi ijtihad di sini artinya bersungguh-sungguh, bukan fiqh, bukan, Sebab tu ulama-ulama fiqh yang ijtihad kita panggil mujtahid. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Contoh, tapi dalam bab ni lain. Makna ijtihad yang kita baca sekarang ni bersungguh-sungguh. Buat apa pun bersungguh-sungguh daripada segi kebaikan lah. Kita hari ni buat jahat sungguh-sungguh. Yang baik tak sungguh. Yang jahat tu sungguh-sungguh buat. Sampai jumpa bintang, itu. Yang baik-baik itu tidak. Itu pertama. Kedua, perkataan taqsir baca dengan qaf, ya, bukan taksir. Taqsir baca dengan qaf, maksudnya ialah meninggalkan sesuatu yang dimaksud disebabkan kelalaian dan kurang perhatian, atau tidak mengerjakan sesuatu dengan sempurna sesuai seperti apa yang dikehendaki tentangnya, tegasnya mengerjakan sesuatu setengah-setengah tanpa perhatian yang bulat. Jadi taksir atas kita. Nampak? Baca sembahyang Jumaat contohnya. Kalau sembahyang Jumaat, nak jadikan sembahyang Jumaat itu sebagai suatu ibadat qaryah, lulus untuk musim atau minggu qaryah tu. Minggu tu, maka dia kena adalah kelengkapan, kesempurnaan diambil pada semua sudut. Pertama sekali, keadaan jamaah itu sendiri yang hadir sembahyang Jumaat. Taksir yang pertama di atas jamaah bagi sembahyang Jumaat. Mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Asqalani, Al-Haytami. Tiap paling kurang 40 yang mastatin mestilah ahlul Jumaat, orang yang faham selok-belok sembahyang Jumaat. Petik yang mana seorang boleh baca khutbah. Kalau ikut dia keras, pakai tak sah Jumaat kita lah. Kalau pakai Ibnu Hajar punya pendapat ni keras. Dia kata kena 40 orang yang mustatin ni memang ada rumah situ, ada isteri situ, ada rumah, ada isteri. Nampak tak, ya? Kerja tak apalah, kerja di mana tak apa, ada isteri, ada rumah situ. Maka dia mustatin di situ, maka dia kena ada syarat. Nombor 1. Nombor 2, dia ni faham selok-belok sembahyang Jumaat dan sembahyang Jumaat. Tahu syarat sah Jumaat, syarat sah khutbah, dia tahu. Nampak tak? Syarat sah sembahyang Jumaat, syarat sah qudwah. Qudwah tu Jumaat lah. Mesti ada 40 orang. Tak boleh.
Syekh Ibn Ramli pula, dia orang Irangan. Kita pakai Syekh Ibn Ramli punya lah ni. 40 orang mustatin yang sah sembahyangnya saja, cukup. 40 orang mustatin yang sah sembahyang dia. Bukan sembahyang Jumaat, dia punya sembahyang tu sah. Jadi ya. Dia sembahyang Jumaat. Khatib dia pergi khatib. Dia tak jadi khatib dia. Dia bawa jadi jemaah. Sah sembahyang tu. Yang tu pun kita petikai hari ni tak ada. Nak cari betul-betul tak ada. 40 orang yang sah sembahyang dia. Nampak tak? Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca lagu tu, segala kematian bagi Allah. Bukan alham. Segala puja-puji bagi Allah tukar jadi segala kematian bagi Allah. Kalau baca dengan sengaja murtad. Tu tang Fatihah tu nak baca betul. Nampak tak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah dulu zikir lepas sembahyang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jeruk mencarut kat Allah. Kita makmum semua habis kena bala laknat. Nampak? Saya kalau tu kata dulu saya bangkit, tak sembahyang. Takut duduk belakang dia. Turun laknat kena kepala kita. Aku bisa sembahyang sunat siap di belakang. Hari ni kan orangnya tu imam baca gitu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. Mai maki ramai-ramai kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. Semua apa kematian bagi Allah. Kematian bagi Allah. Bukan puja-puji bagi Allah. Nampak? Pasal tak baca hak maftuhah, dia baca ha. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Keluar ke hidung pula. Ha mana huruf hidung? Ha bukan huruf idgham. Nampak tak? Ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullah. Saya nak takut baca. Ya. Kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian. Bacalah pelan-pelan. Ada hadis Nabi baca 33. Ada hadis Nabi baca 21. Ada hadis Nabi baca 11 kali. Ada hadis. Agak kok lambat kau nak baca betul lambat, ambil 21. Oh rasa lambat, ambil 11. Ada lagi hadis Nabi kata, nampak tak? Rugi dia kata, orang tak ambil peluang masuk syurga. Percuma nak masuk syurga dengan senang, Nabi kata. Nampak tak? Hanya baca apa? 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar. Cukup. Masuk syurga. 5 waktu buat, Nabi kata, orang ni masuk syurga. Itu dia. Baca pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nampak tak? InsyaAllah tak kena penyakit bronkitis. Tak ada. Ni, orang baca alhamdulillah banyak-banyak tu, segala penyakit yang hubung kait dengan paru-paru ni tak kena. Dan apa yang ada di bawah paru-paru pun tak kena, termasuk jantung dengan hati dia. Nampak tak? Tak ada fatty liver, tak ada jadi. Baca dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kata orang lelah kan, kalau orang lelah baca alhamdulillah. Nampak tak? 15,000 kali. 15,000. Hilang lelah. Nampak? Dia duduk pikat 15,000 tak buat, duduk lelah kau tu. Dia rasa buat 15,000 lagi lelah. Tak payah. Tu, minta ubat penawak. Saya kata minta ubat penawak kan. Ustaz bagi ubat penawak kan. Ni penyakit lelah. Dia kata senang aja. Baca alhamdulillah, alhamdulillah. Elok-elok tau baca dia kata 15,000 kali. Berapa lama tak apa. Lagi cepat nak buat, lagi cepat sembuh. Garanti. Itu dia. Dia dengar 15,000, tak ada. Tang tu dia lelah lah. Tang tu dia dengar, dia lelah lah. Nampak? Buatlah sikit-sikit. Nampak tak? Dengan nama Allah. Sebut ha tu elok-elok. Ayat. Hilang. Ini saya mengaji ada bab terapi Al-Quran tu. Ada terapi Al-Quran tu, kita mengaji tu. Satu syekh bagi kat saya kitab tu di Mekah. Ya, saya sembang dengan dia sebab dia bercakap masa dia bagi ceramah tu tentang Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna, jadi kita ambil kesempatan. Habis tu jumpa dia minta dia. Ya, ada apa-apa kitab yang ada hubung dengan terapi yang kita boleh amal, termasuk terapi ini untuk mengukuhkan iman, untuk hilangkan syirik. Nampak? Ya. Itu. Macam riak, kita nak buang penyakit riak. Nak buang penyakit riak ni kita nak ambil baca apa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Baca 11 kali. Pagi 11 kali, petang 11 kali. Hilang riak. Duduk di mana? Dalam surah Al-Mulk ayat 11 kan? Ya. Kan?
Baca 11 kali, insya-Allah hilang riak. Ya, boleh hilang dengki. Nak bagi hilang dengki macam mana dengki? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam surah Hasr ada ayatnya. Hilang dengki. Nampak tak? Amal 10 kali lepas sembahyang sunat duha. Habis sembahyang sunat duha, amalkan ayat ni 10 kali. Insya-Allah Tuhan buang dengki. Kita pun senang tidur dia tak dengki, dia nak tidur. Sihat lah. Boleh tidur cukup. Ni tidur pun kacau. Duk ingat orang lah macam mana sedap-sedap terus matahari terbit awal. Cepat sikit aku nak pulih kepala kau ni. Amal ayat ni 10 kali lepas sembahyang sunat duha. Surah Hasyr ayat 11. Yang tu orang tak boleh baca dalam sembahyang mayat. Sembahyang mayat dia baca ayat tu kan? Tak betul tak boleh lah. Yang takbir yang keempat kan? Allahumma tahrimna ajaru wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jangan baca tu. Makruh. Sebab dia bukan ayat untuk orang mati. Dia ayat tolak dengki. Yang pergi baca ke orang mati ni apa? Ya. Siapa sebut dalam kitab Kashful Lisan juz awal. Syekh Zainal Abidin Wan Zainal Abidin Al-Fatani sebut dalam kitab dia Kashful Lisan juzuk yang pertama. Saya bang nama kitab sekali. Ya. Makruh dia kita baca. Cukup Rabbana, jangan baca yang tu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tunbi ba'dahu waghfir lana wa lahu. Habis, cukup. Berhenti ataupun diam, tak baca apa. Tak bagi salam ya. Jangan baca ayat ni. Ayat ni tak kena mengena dengan mayat. Ayat ni untuk menolak penyakit dengki. Nampak? Ghilla tu dengki ya. Nampak? Ghilla lil ladzina amanu tu. Berdengki kepada orang yang beriman itu kita minta lindung. Jaga tuan sebut. Baik. Perkataan al-basirah dan sebagaimana keadaannya dengan perkataan al-basar, Syekhul Islam Syekh Abdullah Syarqawi, pengarang pensyarah kitab ni. Kitab kitab hikam, antara ulama yang masyhur yang mensyarahkan kitab itu Imam Syarqawi. Ini kita baca dia perkataan dah. Ya, dia kata basirah ni adalah mata hati ya. Sebagaimana perbezaan dengan perkataan al-basar, basar. Syekhul Islam Syekh Abdullah Syarqawi berkata dengan definisi sebagai berikut: ainun fil qalbi tudrikul umurul ma'nawiyah. Al-basirah, mata hati, ialah sesuatu yang disebut dengan mata di dalam hati yang dapat menangkap segala sesuatu. Nampak tak? Ya, yang sifatnya ma'nawiyah, abstrak, suatu yang abstrak, itu berkata ma'nawiyah, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera yang 5 ataupun sebagainya, ataupun sekarang kita sebut sebagai maya. Istilah baru sekarang untuk pakai banyak, maya. Maya, benda tak nampak tapi hadir, ada. Kenyataan dia. Lagi katanya, kama annal basara yudrikul umurul mahsusah. Baca dengan sin mahsusah. Yang ni dia kata dia musannif di sini dia disebut sebagaimana bahwasanya al-basar, mata jasamaniyah, dapat menangkap penglihatan segala sesuatu yang bersifat hissi. Hissi ni satu benda yang kasar. Maddi kita panggil dalam satu istilah lagi, ditangkap oleh panca indera. Maddi atau hissi, satu benda yang kasar, boleh hanya dikenal dengan mata kasar. Ya, mata hati ini kita nampak benda yang halus. Ya, itu kita panggil mata hati. Di situ ada unsur-unsur. Yang kata mata hati buka tu, dia ada lagi pula. Buka hati tu bukan semua buka mata hati tu sama. Ada sampai mata hati boleh nampak terus. Boleh nampak yang gaib tu terus. Diri di kubur boleh nampak orang dalam kubur. Dia kena azab. Itu dia. Ya. Tu Nabi tunjuk sebab tu benda ada, sebab Nabi itu. Sebab Nabi sendiri yang buktikan. Kalau tidak kita tak nabi kan. Nabi lalu atas kubur. Nabi suruh pergi patah ranting korma. Nabi nampak lah. Ya. Itu dia panggil apa? Kasyaf. Kasyaf ainiyah. Kasyaf mata. Macam Sayyidina Osman nampak zina di muka Anas bin Malik, kan? Itu dia firasat, firasatil mukmin, tak sama pula firasat tu, nampak tak sama.
Kita nampak makhluk-makhluk halus yang tersembunyi, ya kan? Nampak jin, ya kan? Jin betul ya lah, bukan manusia jin tu ya. Nampak ya. Dia panggil apa di situ? Dia panggil nazrul, kasyaf nazrun, kasyaf nazri. Satu kasyaf yang nampak dengan mata dia, mata kasar, dengan mata hati sekaligus. Itu dia kata kasyaf yang ketiga, kasyaf nazri dia panggil. Yang tu pun ada banyak. Firasat ni pun ada lagi, firasat lagi, sampai dia boleh nampak benda yang tak jadi, ya. Macam berlaku kepada Nabi Allah Khidir AS. Nabi Khidir, ya kan? Dia nampak apa nak jadi, tu dia bunuh sembelih pula tu, tebuk sampan bagi berlubang, ya kan? Tu dah. Itu firasat lagi, firasat lebih, ya. Semua ni ada kat imam-imam kita yang 4 mujtahid. Imam-imam mujtahid kita ada semua ni. Imam Hanafi, ya. Orang ambil sembahyang budak tu, ambil sembahyang orang muda, ambil sembahyang dia perhati budak. Habis tu dia panggil, ni ada mak bapak ada rumah kan? Dia kata ada. Pasal apa tak pergi tengok dia? Memang 2 tahun tak pergi tengok. Dia 2 tahun tak pergi tengok mak bapak dia. Imam Hanafi nampak di muka dia, nampak. Hang dah mak bapak kan? Pasal apa hang tak pergi tengok dia? Lama hang tak pergi. Nampak tak? Tu ayat pola hang ambil tu semua dah jadi keroh. Pasal dosa muka hang, nampak? Dosa muka dia, ayat tu keroh, melimpah daripada muka. Dia ambil uduk, dia nampak budak tu ambil uduk tadi, ayat dia keluar daripada muka hitam. Ayat tu jadi kotor, nampak? Orang tak nampak, kita tak nampak ayat besar. Itu Imam Hanafi, nampak? Tinggi dia martabat dia. Sebab tu Nabi Allah Khidir pergi mengaji kat dia lagi. Nabi Allah Khidir pergi mengaji kat Imam Hanafi lagi, ya, sebab martabat dia tinggi, ya, Imam Hanafi. Masya Allah, ya. Imam Syafi'i boleh alim tu kerana doa sebelah kurang dia. Ya Allah, nampak tak? Limpahi ilmu dan hikmah, ya, dengan berkat muallim, muadzim yang ada tepi aku ni. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, nampak? Hebat. Diri depan makam Nabi, Rasulullah bagi salam ke dia. Nabi bagi salam ke dia. Assalamu ya Imamul A'zam. Tu dia, Imam Hanafi. Nampak? Tu, ya. Tu guru dia sekali, ya. Ibnu Rifa'ah sama dengan tok guru. Berdiri depan makam Nabi, keluar tangan Nabi bisalam dengan dia. Tu dia. Daripada kubur keluar salam tangan Nabi bisalam dengan dia. Ibnu Rifa'ah ni tok guru dia, tok guru Imam Hanafi. Masya-Allah. Tuan, ya. Itu sampai tahap tu lah kita faham. Maknanya ulama-ulama kita begitu hebat lah. InsyaAllah kita tangguh dulu, kita akan sambung, ya. Al-Basirah ni kita ambil sampai situlah, sampai Panca Indra, ya. Panca Indra kita akan ambil daripada keterangan ini dapat kita fahami, kita akan sambung pada minggu depan lah, insyaAllah. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.